المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya, orang-orang Islam tidak boleh sama sekali memaksa orang-orang kafir masuk Islam. Kerana hakikat iman serta kesudahannya yang baik dan hakikat kufur serta akibatnya yang buruk telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, serta disampaikan oleh alim ulama yang menjalankan dakwah Islamiyah. Maka terserahlah kepada umat manusia memilih sama ada beriman dan taat ataupun kufur ingkar. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Mastikah Hadis dalam fasal berkenaan dengan wajib menjaga jangan rosaknya iman dan Islam. Dan persoalan yang sedang kita baca daripada hadis-hadis iaitu persoalan riddah. Persoalan seorang yang keluar daripada Islam ataupun kita panggil sebagai murtad. So, apa yang berlaku kepada orang yang murtad ini? Yang pertama, kita dah baca, orang murtad tidak harus dibiarkan dalam keadaan murtadnya, melainkan hendaklah pihak yang berkuasa menyuruhnya bertaubat kembali kepada Islam. Kalau tidak, hendaklah dikenakan hukuman bunuh sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadis. Jadi kita dah lihat beberapa hadis tersebut. Dan sambungannya ialah masih dalam poin yang pertama tersebut, berlegar sekitar ayat ataupun sekitar perbahasan berkenaan dengan tidak ada paksaan seseorang itu dalam beragama. Kerana bimbang keliru dengan ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tak perlulah kita paksa orang yang murtad bila dia dah murtad kembali kepada Islam. Kenapa nak laksanakan hukuman sampai kena bunuh orang yang murtad? Jadi dia sedang bahaskan persoalan tersebutlah. Kenapa orang murtad ni dia tak termasuk dalam kategori ayat la ikraha fid din ini. Adapun yang la ikraha fid din ini adalah bukannya untuk orang yang telah Islam kemudian keluar daripada Islam yang kita panggil sebagai murtad. Tapi yang la ikraha fid din ini adalah untuk orang-orang yang belum pernah memeluk Islam. Sebab itu ayat la ikraha fid din ini ayat 256 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini antara sebab nuzul yang disebutkan oleh para ulama ialah kisah seorang lelaki yang bernama Husain daripada kalangan Ansar, daripada Bani Salim ibn Auf. Beliau ada 2 orang anak. Tapi yang muslimnya hanya dia je. Adapun anak dia tak muslim. Anak dia yang dah besar lah ni. Maknanya anak dia tak muslim. Bila datangnya Islam, maka dia memeluk Islam. Adapun anak dia yang 2 tu tak memeluk Islam. Jadi dia bertanya kepada baginda Nabi SAW,
Boleh tak kalau dia sebagai seorang ayah nak memaksa anak dia ni supaya memeluk Islam? Lalu turunlah ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ayat ni untuk orang yang belum memeluk Islam. Adapun orang yang memeluk Islam, yang tu orang yang pernah melihat akan kebenaran Islam. Sebab tu dalam ayat la ikraha fid din ni, tiada paksaan dalam agama ni, ulama sebut apa? Ulama kata betapa terangnya Islam ni, betapa jelasnya Islam ini satu agama yang betul-betul datang daripada pencipta dan betul-betul benar, sehingga tidak perlu dipaksa untuk orang memeluk Islam. Sebab dia terlalu jelas. Adapun ajaran-ajaran lain, ajaran apa? LGBT ke apalah yang duduk ada dalam masyarakat kita ini selain daripada Islam, sekular ke, plural ke apa tak, istilah ism yang ada dalam dunia hari ini. Dia nak suruh orang menyokong dia, orang mendukung dia, so dia kena bayar, dia kena bagi itu ini. Tapi Islam yang betul-betul mari daripada Allah Ta'ala ni, kata ulama, berdasarkan pada ayat ni, tak perlu untuk paksa. Sebab mana-mana manusia yang menggunakan akalnya yang waras, pasti dia akan nampak akan kebenaran Islam. Apatah lagi golongan cerdik pandai, golongan yang mengaji di zaman kita hari ini, golongan yang boleh mengkaji, menggunakan otak, akal, fikiran yang Allah Ta'ala bagi. Dia boleh mengkaji dengan apa? Dengan rasionalnya untuk dia melihat tentang kebenaran yang ada dalam agama Islam ni. Habis itu kenapa dengan kajian walaupun dia nampak benar tapi dia tak beriman juga? Sebab dia sombong dia. Sebab inat dipanggil. Sebab apa? Sebab keengganan dia tak nak mengakui kebenaran yang apa yang ada dalam agama yang turunnya ataupun agama samawi, yakni agama Islam ni. Sebab tu kata ulama tak perlu paksa orang kafir untuk memeluk Islam. Apatah lagi dia sebut di bawah nanti, paksa beriman ni tak sah iman. Sebab iman ni kan Islam, memeluk Islam, Islam tu sendiri, nama Islam tu sendiri adalah daripada istislam. Maknanya seseorang yang betul-betul menyerah diri dia untuk Allah Ta'ala. Betul-betul menyerah diri dia untuk melaksanakan segala suruh perintah daripada Allah Ta'ala. Perintah suruh, perintah larang. Maknanya istislam, nak junjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbentuk suruh dan berbentuk larang. Jadi iman tak sah dengan kita paksa. Jadi agama pun ajar pada kita, orang yang belum Muslim lagi, tak perlu kita paksa-paksa dia. Cuma tugas kita ialah dakwah. Dakwah beza dengan paksa. Paksa lain, dakwah lain. Dakwah ni adalah penerangan. Kita memberi penerangan. Dan penerangan ni berjalan secara berterusan. Sama ada di kalangan kita yang memang asalnya beragama Islam, ataupun datang daripada orang yang asalnya daripada agama lain, memeluk Islam dan dia menyebarkan agama Islam. Orang daripada agama Kristian memeluk Islam, kemudian dia jadi pendakwah kepada Islam. Ataupun beragama Buddha memeluk Islam, kemudian berdakwah untuk agama Islam. Itu berbagai sudut orang-orang yang berdakwah ni tetap berjalan. Dakwah ialah satu penerangan supaya apa? Supaya orang faham, orang reti, orang kenal tentang agama. Baik. Jadi dia kata tidak ada paksaan dalam agama ni, artinya orang-orang Islam tidak boleh sama sekali memaksa orang-orang kafir masuk Islam. Sebab apa? Kerana hakikat iman serta kesudahan iman tu yang baik, dan hakikat kufur serta akibat kufur yang buruk tu telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul Allah di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, serta disampaikan oleh alim ulama yang menjalankan dakwah Islamiyah. Maka terserahlah kepada umat manusia memilih sama ada beriman dan taat ataupun kufur ingkar. Itu ramai daripada agamawan kita yang masuk. Kalau di Sabah dulu kita masuk juga,
ke kampung-kampung. Untuk apa? Untuk ajak terutamanya orang-orang yang tidak ada agama, tidak ada pegangan. Tak tahu nak beragama apa. Kita masuk dakwah. Kadang-kadang ramai juga yang memeluk Islam. Baik. Tambahan pula, kalau orang kafir dipaksakan memeluk Islam, nescaya tidak sah Islamnya. Kerana iman yang sah ialah yang diyakini oleh hati, sedang hati manusia tidak dapat dipaksa. Itu saya sebut tadi. Baik. Berlainan halnya orang Islam yang telah murtad. Tadi cerita orang kafir, tak perlu paksa dia memeluk Islam. Tugas kita hanya dakwah. Ajar. Dakwah banyaklah, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, ada dakwah dengan lisan, dakwah dengan cara kita bercakap. Kita cerita tentang Islam. Ada dakwah bil hal, dakwah dengan peribadi kita. Peribadi sebagai seorang Islam. Itu dipanggil dakwah bil hal. Itu dalam ilmu dakwah lah pula. Apabila seorang Islam menjadi murtad, sama ada ia terpesong disebabkan i'tiqadnya, atau tutur katanya, ataupun perbuatannya, nanti dicontohkan depan, maka bermakna ia seorang Islam tadi itu telah melakukan jenayah bukan sahaja kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarganya dan masyarakatnya serta umat Islam umumnya. Sebab tu berat. Sebab tu Islam mengenakan hukuman bunuh kepada orang yang murtad. Sebab ni adalah satu jenayah. Walaupun ada sesetengah negara boleh jadi tak menganggap murtad tu sebagai jenayah, tak digezet dalam undang-undang siapa-siapa yang murtad dijatuhkan hukuman sekian-sekian. Tapi Islam memandang murtad ini adalah satu daripada jenayah besar. Sebab dia bukan melibatkan diri si murtad tu sahaja, bahkan dia melibatkan keluarga dia, melibatkan masyarakat dan melibatkan umat Islam. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah selepas kewafatan baginda Nabi, maka yang naik sebagai khalifah pada masa itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni tak lama pemerintahan dia, lebih kurang 2 tahun je. Tahun yang ke-11 Hijrah sehinggalah tahun yang ke-13 Hijrah, lebih kurang 2 tahun lah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq naik ni, salah satu daripada isu yang timbulnya ialah isu murtad ni lah. Isu murtad. Murtad salah satu puncanya ialah keengganan umat Islam pada masa itu membayar zakat. Dia tak nak bayar zakat. Kalau tak nak bayar zakat disebabkan oleh kedekut, yang tu tak apa lagi. Tak bayar zakat. Sebab apa mu tak nak bayar zakat? Aku sayang pada harta aku cari siang malam ni. Aku siapa tak tidur buat live ni, meniaga live dalam TikTok contohnya. Tiba-tiba aku boleh duit banyak kena keluar zakat. Sayang nak bagi aku berpenak lelah gini. Tu kalau setakat sayang, setakat kedekut, tu tak apa lagi. Tu bukan berkait dengan akidah. Cuma dia tu dah jadi seorang Muslim yang fasik, seorang Muslim yang pendosa lah, mudahnya. Tapi kalau sampai tahap dia menafikan kewajipan zakat, yang tu perbahasan dia di bawah ilmu akidah. Maknanya orang yang menafikan kewajipan zakat, dia boleh dijatuhkan hukuman kafir, yakni terkeluar daripada agama Islam. Dan inilah yang berlaku. Yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi. Dengan mana mereka berhujah, mereka mengatakan ayat yang mana Allah Ta'ala perintah supaya ambil harta orang yang berharta ni sebagai zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah Ta'ala sebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Akhir tu Allah Ta'ala sebut inna salataka sakanul lahum. Allah Ta'ala perintah kepada pemerintah supaya ambil harta rakyat yang kaya ni ataupun orang-orang yang berharta ni, yang cukup nisab dia ni, ambil sebagai zakat.
Tujuan dia Allah Ta'ala sebut tutahhiruhum wa tuzakki bihim biha. Cuma saya nak sebutnya di hujung tu Allah Ta'ala kata inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu wahai baginda Nabi adalah suatu ketenangan buat mereka. Jadi kata orang-orang yang Islam yang enggan membayar zakat ni, dia kata bila Nabi dah wafat, kalau kita bagi zakat pun tak ada dah doa kepada kami. Jadi zakat-zakat ni dia kata hanya wajib ketika mana Nabi ada je. Bila Nabi dah tak ada, doa Nabi pun tak ada dah untuk kami. Jadi kami pun tak wajib dah lah untuk keluarkan zakat. Tu alasan yang digunakan oleh orang kafir ataupun orang Muslim yang enggan mengeluarkan zakat pada masa tu, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa itu membuat keputusan untuk memerangi golongan yang mani'i zakah ni, orang yang enggan mengeluarkan zakat ni. Lalu bila Abu Bakar As-Siddiq membuat keputusan begitu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memberikan pandangan dia. Dia kata apa? Bukankah Rasulullah pernah menyebut di dalam hadis, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia, untuk bunuh manusia ni selagi mana mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah. Hadis ni pun nak perlu faham juga. Umirtu an uqatilan nas ni, aku diperintah untuk memerangi mereka sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Tujuan memerangi ni sebab apa? Sebab daripada kalangan orang-orang kafir itu sendiri ada yang memaksa orang lain jangan memeluk Islam. Sedangkan Islam ni sangat jelas kebenaran dia. Dan Allah Ta'ala sebut la ikraha fiddin, jangan ada paksa memaksa lah. Kalau yang kafir ni daripada saudara kamu, anak beranak kamu, orang kaum kerabat kamu, dia dah nampak kebenaran, dia nak memeluk Islam. Janganlah kamu yang masih nak kekal dalam kafir menghalang mereka. Sebab tu hadis Nabi mengatakan, aku diperintah untuk memerangi golongan kafir ini sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Tujuan memerangi ni supaya tidak ada di kalangan orang kafir yang menghalang mana-mana orang kafir yang nak memeluk Islam. Tu tegasnya Islam. Maknanya orang tengok gahnya Islam, kuatnya Islam. Sampai peringkat orang kafir pun tak berani nak larang. Kalau anak beranak dia, sahabat andai dia, teman taulan belakang taulan, jiran tetangga dia nak memeluk Islam, maknanya aku tak ada hak untuk halang. Sebab apa? Kalau aku halang, silat-silat hari bulan aku kena perang dengan apa? Dengan Islam. Tu tujuan hadis umirtu an uqatilan nas. Jadi Umar kata Nabi sebut gitu. Jangan aku memerangi ni sehingga mereka menyebut kalimah syahadah la ilaha illallah. Jadi yang enggan mengeluarkan zakat ni adalah orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka ni kata Abu Bakar, aku tak nak pisahkan di antara solat dengan zakat. Sebagaimana Allah Ta'ala setiap kali menyebut berkenaan dengan dirikan solat, maka Allah Ta'ala akan datang selepas itu dengan keluarkan zakat. Maka dalam surah At-Taubah ayat 3 Allah Ta'ala sebut fa in tabu, dan sekiranya mereka bertaubat. Taubat daripada mana ni? Taubat daripada kekufuran mereka. Wa aqamus salah wa atawuz zakah. Mereka mendirikan semayang, mereka mengeluarkan zakat, maka kata Abu Bakar, barulah Allah Ta'ala kata fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka. Maknanya jangan buat apa-apalah pada mereka. Sebab apa? Mereka dah bertaubat dah daripada kekufuran. Dan syarat selepas bertaubat daripada kekufuran, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Itu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tak kata selepas daripada bertaubat daripada kekufuran, mendirikan solat saja. Allah Ta'ala gabung dengan mengeluarkan zakat dalam masa yang sama juga. Mereka orang kaya cukup haul nisab dan sebagainya, maka kena keluar zakat. Barulah kata Allah Ta'ala fakhallu sabilahum.
Tu pendapat Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang seolah-olah perbuatan Abu Bakar tu pada pandangan Umar, setakat Umar nampak macam menyalahi apa yang hadis Nabi sebut. Dijawab oleh Abu Bakar dengan ayat dengan ayat 3 dalam surah At-Taubah tadi. Siapa-siapa yang kafir akhirnya dia bertaubat, maknanya masuk Islam, kemudian dia kena tunaikan solat, dia kena tunaikan zakat, barulah orang ni akan dibiarkan hidup dalam keadaan selamat tanpa diperangi lagi. Baik. Jadi itu isu negara pada masa tu. Maknanya isu pemerintah pada masa tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat dia jadi pemerintah, saat ada orang yang enggan mengeluarkan zakat dalam keadaan menafikan, bukan maknanya dia kedekut, tidak ni, maknanya dia menafikan kewajipan zakat dah selepas daripada Nabi mati. Maka Sayyidina Abu Bakar mengisytiharkan perang, ataupun isytihar kalau kau enggan keluar zakat maknanya bunuh. Perang ni maknanya bunuh. Sebab apa? Sebab engkau dah keluar daripada agama Islam. Sebab tu ulama ambil daripada beberapa ayat ni dan kisah ini, antaranya ialah Imam Nawawi rahimahullahu taala mazhab kita Syafi'i mengatakan sesiapa yang ingkar ni maknanya menafikan hukum zakat yang wajib jadi tak wajib lah. Maka kata Imam Nawawi, kafir orang yang ingkar ni dengan ijma' para ulama. Sebab apa? Sebab agama Islam ni dia mari, salah satu daripada tujuan agama Islam ni, maqasid syariah yang 5 tu, dia nak jaga apa? Jaga agama, hifdzuddin. Bila seseorang tu keluar daripada agama, maknanya dia boleh mempengaruhi agama orang lain. Katakanlah seorang ayah keluar daripada agama Islam, murtad, maka dia akan mempengaruhi ni, boleh jadi bini dia, boleh jadi anak-anak dia. Seorang pemerintah, pemimpin ataupun pembesar, orang yang muqtadan bih, orang yang dicontohi, yang diikuti, kalau katakanlah dia murtad, maka dia boleh mempengaruhi orang bawah-bawah dia. Sebab tu dia bukan isu individu murtad ni, dia adalah isu yang melibatkan keluarga paling dekat, melibatkan masyarakat sekitar, melibatkan ummah masyarakat yang ada dalam sesebuah negara. Sebab tujuan agama Islam kita ni salah satunya ialah bukan setakat nak jaga harta, bukan setakat nak jaga nasab keturunan, bukan setakat nak jaga akal, bukan setakat nak jaga jiwa. Bahkan satu lagi yang lebih penting ialah nak jaga agama. Jadi tak nak bagi agama ni dipermainkan, Islam ni dipermainkan, ikut suka nak keluar nak masuk dalam Islam ni. Maka Islam menetapkan hukum, siapa-siapa yang keluar daripada Islam setelah diperintah supaya bertaubat, tak nak bertaubat juga, hukuman yang Islam sediakan adalah bunuh. Itu rasional yang disebut dalam kitab ni lah. Baik, kita tengok apa yang dia sebut. Mana tadi? Di antara jenayah-jenayahnya itu ialah, ni jenayah orang murtad ni, dia sebut 3 sini. Ia memandang dirinya betul dan pandai dengan bersikap murtad, dan umat Islam semuanya salah dan bodoh belaka. Ini bermakna ia menghina dan memusuhi masyarakatnya. Itu satu. Bila seseorang tu murtad, mesti dia rasa dia berpindah daripada Islam kepada agama lain tu betul. Kalau dia tak beragama, dia rasa tak beragama tu betul. Sedangkan agama yang betul-betul betul-betul diakui di sisi Allah Ta'ala hanya Islam sahaja. Ayat Quran sebut itu. Ia menyalahkan ajaran Islam kerana didorong oleh hawa nafsunya, tidak mahu terikat kepada suruhan Allah dan larangannya. Ini bermakna ia ingkarkan perintah Allah dan Rasulnya setelah ia mengakui benarnya semasa ia beragama Islam. Dan ini juga bermakna menghina agama Islam yang menjadi pegangan hidup dan dihormati oleh umat Islam seluruhnya. Itu 2. Yang ketiga, dia kata ia menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang lain yang akan terpengaruh kepada fahaman dakwahnya, dan dengan itu akan runtuhlah ajaran-ajaran Islam, kebudayaan Islam dan nilai-nilai akhlaknya yang suci murni, yang telah dibina dan dikembangkan silih berganti oleh pengembang-pengembang Islam.
semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, dan yang diharap akan berlanjutan seterusnya. Jika demikian keadaan jenayah orang yang murtad itu, maka hukuman Islam yang telah ditetapkan untuk menghukumnya di dunia dan balasan azab siksa yang dijanjikan baginya di akhirat kelak amatlah adil dan padan dengan jenayahnya yang besar itu. Jadi kita kena pandang gitu murtad ni. Jangan duduk pandang remeh isu murtad ni. Isu murtad ni adalah isu besar. Orang yang reti dia tahu bahawa besarnya isu murtad ni. Dengan ini jelaslah bahawa riddah itu tidak boleh dipandang sebagai soal perseorangan sahaja, tetapi soal umat Islam seluruhnya yang wajib dicegah dan dihapuskan oleh pihak yang berkuasa yang bertanggungjawab menjalankannya. Mudah-mudahan hukuman murtad ni dilaksanakanlah. Kita harap-harap gitulah dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau tak laksana lagi sekarang ni akan datang insya-Allah. Baik. Itu yang pertama, implikasi bila seseorang tu murtad. Yang kedua, implikasi bila seseorang tu murtad. Nanti depan dia cerita bagaimana seseorang tu boleh murtad. Sebab takut murtad dalam keadaan tak sedar bila tak ngaji. Yang kedua, tidak sah perkahwinan orang murtad. Sama ada ia sendiri kahwin atau dikahwini ataupun mengahwinkan orang lain. Itu tiga benda lain-lain tu. Tak sah perkahwinan orang murtad. Dia murtad, dia nak kahwin dengan perempuan Islam, tak sah perkahwinan tersebut. Ataupun dia dikahwini, dia seorang yang murtad nak dikahwini oleh seorang Islam, tak sah juga perkahwinan tersebut. Ataupun dia si murtad nak mengahwinkan orang lain. Si ayah sepatutnya wali kepada anak perempuan dia, nak mengahwinkan anak dia, sedangkan dia murtad, tak sah juga perkahwinan tersebut. Tu yang belum kahwin. Tengok, bahkan yang dah berkahwin, bahkan isterinya, yakni yang dah kahwin dah ni, sama ada isteri ataupun suami suami boleh jadi murtad, isteri pun boleh jadi murtad. Ni tak jauh semua. Bahkan isterinya wajib dipisahkan daripadanya. Ini contoh kalau suami yang murtad. Maka saat dia murtad tu automatik terpisah. Tak payah tunggu-tunggu, automatik bila si suami tu murtad ataupun si isteri tu murtad, automatik terfasahlah perkahwinan tersebut. Baik. Dia bagi tahu lagi, sekiranya ia yang murtad tu kembali menjadi Islam semula sebelum habis iddah. Ni kalau seorang suami belum habis iddah isteri dia. Bila nak kira ni? Mula daripada tarikh murtad. Mula daripada tarikh murtad tu. Selagi mana tak habis iddah, maka kekallah isterinya itu menjadi isteri kepadanya kalau dia kembali kepada Islam semula. Maknanya tak perlu akad baru. Tapi kalau dah habis iddah, kalau tidak, yakni kalau dah habis iddah dah, maka isterinya itu tercerai daripadanya mulai dari saat ia menjadi murtad. Maknanya kena tahu tarikh bila seseorang tu murtad. Kalau dah habis iddah dah, maknanya kena nikah baru. Kena akad balik, kena mas kahwin balik, kena hantaran balik. Rugi besar pula. Kena cari pula 5,000 sekarang ni. Tak ada 5,000 dah. Nak berapa hantaran? 10,000. Serba satu pula. Baik. Tu implikasi. Implikasi ni disebut siapa? Bab perkahwinan ni perbahasan dia panjang lagi lah. Tuan-tuan nak tengok dia dalam kitab fiqh lah. Sini dia sebut secara ringkas dia. Nak sebut bahayanya murtad. Bila berlaku murtad, ini implikasi dia. Tuan-tuan bayangkan yang murtad ni dalam keadaan tak sedar. Tak sedar tetap berlaku murtad. Contoh mudah apa saya sebut tadi? Kita mengkafirkan orang yang tak kafir. Zaman kita hari ni mudah sangat orang mengkafirkan orang tak kafir ni. Tak setuju dengan sebab ideologi je. Dengan sebab fahaman berbeza. Kadang-kadang sebab berbeza politik je.
Kafir mengkafir kadang-kadang. Tu kafir mengkafir. Kalau kita mengkafirkan orang yang tak kafir, kita kafir. Kalau dia kafir betul-betul, tak apalah, kita tak kafir. Sebab apa? Kita mengkafirkan orang yang betul-betul kafir. Kalau dia tu tak kafir, kita yang mengkafirkan dia, maka jawab dia kita kafir. Tuan-tuan bayangkan, dia duduk dalam keadaan tak ngaji ni, sedangkan dia dah murtad dah. Bila dia murtad, dia ada bini. Bini dah terpisah dengan dia dah. Dia duduk bersama macam laki bini lagi. Anak tu bukan anak sah taraf dah tu. Tu implikasi besar melibatkan nikah kahwin. Semua punca dia daripada jahil. Tu punca. Sebab tu suruh ngaji. Bab akidah ni kena ngaji. Sebab apa? Kita duk berasa selamat dah akidah kita, tapi bercakap celupa mulut kita. Celupa mulut tu nak kena tahu. Masuk dak dalam bab jatuh pada murtad. Tu bimbang. Sebab hari ni orang celupa sungguh-sungguh. Kadang-kadang berbeza ideologi politik pun siapa tahap kita mengkafirkan. Bukan ideologi politik je, berbeza fahaman agama sikit je. Dah apa? Berbeza fahaman mazhab sikit je. Berbeza tok guru sikit je. Tu pun dah memfasikkan, mengkafirkan dah di antara dua orang individu. Jadi kena jaga benda tu. Sebab ni implikasi dia. Tengok-tengok bukan bini kita dah duduk bersama lagi dengan isteri dalam keadaan terpasah dah, kita tak sedar, anak tu bukan lagi anak yang sah taraf dah. Baik. Mana tadi? Implikasi yang kedua tadi, perkahwinan, melibatkan perkahwinan terpasah secara automatik. Yang ketiga, haram memakan sembelihannya. Tu orang yang murtad ni. Ni nak masuk musim apa? Musim nak sembelih ni. Musim nak sembelih korban ni. Kena orang yang kita panggil sebagai penyembelih tu, dia sendiri pun tak ngaji akidah. Dia sendiri tak ngaji akidah. Dia ngaji bab sembelihannya. Sebab apa? Aku kalau musim korban ni, kalau seekor orang bayar 100. 10 ekor dia kata boleh 1,000 dah duit dia tu. Belajar dia bab sembelih, bab akidah tak ngaji. Duk cakap sebelum ni, katakanlah contoh mentakfirkan orang. Masuk musim apa? Musim sembelih korban ni, dia tukang sembelih ya. Tu tengok, haram memakan sembelihannya, sembelihan orang murtad. Dia tak sedar dia murtad. Kita yang tak tahu ni tak apalah. Dia tu sendiri tu tak sedar dia murtad, dia sembelih pula, patut orang duk makan pula sembelihan dia. Sedangkan hukum memakan sembelihan orang-orang yang murtad ni adalah sebagaimana memakan sembelihan orang-orang kafir. Sebab tuan-tuan ngaji kan, nak masuk musim korban ni tuan-tuan ngaji sah sembelih mesti kena ada 4 syarat. Salah satu daripada 4 syarat tu mestilah seorang Muslim yang sembelih tu. Selain daripada 3 lagi apa? Putuh urat halqum dengan urat marik. Urat nafas satu dengan urat makan. Kena putuh, wajib putuh tu. Lepas tu al-wadajan yang duduk di kiri kanan leher dia tu, urat darah tu, yang tu sunat, tak putuh pun tak apa, putuh lagi cantik. Sebab apa? Lebih cepat haiwan tersebut mati bila darah keluar banyak. Cuma al-wadajan tu sunat putuh. Apa sunat putuh? Yang dua tu, yang halqum, urat nafas, urat nyawa dia dengan urat saluran makan, yang tu dia duduk berlapis dua tu. Duduk berlapis belakang depan je ni. Tak cari cuba cekik diri sendiri nak tahu. Jangan cekik sampai mati sudah. Kita boleh rasa depan dengan belakang ada dua satu lagi. Tu ya syarat yang kedua. Yang ketiga syarat dia mestilah pisau yang tajam. Tak boleh guna ikut suka kita ambil kaca, guna kaca tak boleh. Tak sah sembelihan tu. Yang keempat haiwan tu syarat dia mesti haiwan mustaqirrah. Haiwan yang hayat mustaqirrah, masih lagi hidup dia tu hidup yang mustaqirrah lagi dah. Bukannya nyawa-nyawa ikan nak mati dah kita pergi sembelih, darah pun tak memancuk dah. Yang tu tak sah dah. Untuk kita sembelih dia sebab apa? Dia tunggu nak mati dah. Yang ini bahas panjang lagi lah. Terakak pisah pun tak apa selagi mana hayat mustaqirrah.
Selagi mana hayat mustaqirah. Cuma nak sebutnya syarat yang pertama tu fik kita letak, Islam kita letak syarat ialah mesti seorang muslim. Lepas tu orang murtad ni takut dia tak sedar. Maka makan sembelihan orang murtad adalah haram hukum dia. Dia tak sama dengan ahlul kitab. Ahlul kitab ni pun mazhab kita Syafi'i ketat sikit. Ketat sikit. Dia nak ahlul kitab yang betul-betul susu galo dia daripada Bani Israel. Maknanya daripada keturunan Nabi Allah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dia nak betul-betul susu galo tu. Barulah dia panggil Bani Israel. Anak-anak kepada Israel. Israel itu nama kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam lah. Adapun tempat kita ni tak ada lah yang kafir tu kalau dia mengaku dia kata dia mengaku dia ahlul kitab. Tidak lah tu. Itu semua yang murtad ataupun kafir asli. Baik. Yang ketiga tu haram memakan sembelihannya sembelihan orang murtad. Kalau suami yang murtad sembelih ayam bagi anak-anak makan, hakikat makan haiwan tersebut adalah haram sebenarnya. Tapi dah masing-masing tak tahu. Bini pun tak tahu suami murtad, suami sendiri pun tak tahu sebab tak mengaji. Tu masalah besar dia. Kena ngaji biar kita tahu kita duduk dalam keadaan beriman ataupun tidak. Baik. Yang keempat, tidak boleh menerima pusaka. Ni berkait dengan harta. Dan tidak boleh pula dipusakai. Bahkan semua hartanya, harta orang murtad tu dimasukkan ke dalam baitul mal. Ni salah satu daripada perkara yang menghalang seseorang itu mewarisi harta. Kita dengan ayah kita, contoh. Na'udzubillah. Si A dengan si B. Si A ni ayah, si B ni anak, katakanlah. Ayah dengan anak, kalau ayah ada harta banyak, ayah meninggal, anak boleh mewarisi harta kalau satu agama, sama-sama muslim. Tapi katakanlah ayah dia murtad, kemudian meninggal, anak tak boleh mewarisi harta ayah dia. Begitulah sebaliknya, seorang ayah kematian anak dia orang kaya tapi anak dia murtad, maka ayah tak boleh mewarisi daripada anak dia yang murtad. Dalil hadis sahih muttafaq alaih. Hadis yang diittifaq oleh ulama-ulama hadis. Hadis yang Nabi sebut la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima. Seorang muslim tak boleh mewarisi harta si kafir dan si kafir juga tak boleh mewarisi harta si muslim. Itu salah satu. Yang keduanya ialah yang menjadi penghalang kita mewarisi harta ialah membunuh. Kita bunuh orang yang boleh kita warisi harta. Kita anak bunuh ayah kita. Sepatutnya kalau ayah kita mati biasa, kita boleh warisi harta dia. Tapi disebabkan oleh kita jadi sebab pembunuh kita jadi sebab mati dia, kita bunuh dia, maka kita tak boleh mewarisi harta ayah kita. Begitulah sebaliknya. Itu di antara sebab seseorang yang asalnya boleh mewarisi harta jadi tak boleh mewarisi harta. Cuma dalam bab kita ni bab murtad, maka murtad salah satu daripada sebab yang menghalang kita mewarisi harta. Habis itu harta dia di hold dulu. Harta dia di hold dulu lah. Kalau dia masih hidup lagi, maknanya kena tunggu dia taubat dulu. Kalau dia tak hidup dah mati dah, tak taubat lah maknanya. Bahkan pergi ke mana harta tu? Dimasukkan ke dalam baitul mal. Maknanya harta tu kalau juta kat jawab dia, menyesal banyak. Bukan masalah anak, masalah ayah murtad. Rugi kita tak dapat harta ayah. Dah nak macam mana? Dah ayah kita jahil, kita cerdik. Baik. Semua hartanya dimasukkan ke dalam baitul mal. Gitu. Baik. Habis itu, implikasi. 4 implikasi bila seseorang tu berlaku pada dia murtad. Perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam. Ni dia pergi satu-satu. Bahagian pertama, i'tiqad dulu. Perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam itu terbahagi kepada 3 bahagian. 1, bahagian yang pertama, dia melibatkan i'tiqad, kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Ini pegangan kita. I'tiqad ni maknanya pegangan. Pada pegangan kita.
Ada tak kita berpegang dengan pegangan macam ni? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, maknanya kena betul i'tiqad itu tu. Baik, satu. Beriktikad bahawa alam ini qadim. Satu. Kalau kita berasa alam ni qadim. Qadim ni apa? Semula jadi, terjemuh dia. Qadim ni kalau kita terjemah maknanya semula jadi. Apa makna semula jadi? Makna semula jadi ialah tidak ada permulaan baginya. Itu dia panggil huraian kepada qadim. Sebab tu sifat qidam Allah Ta'ala wujud qidam. Sebab tu sifat qidam Allah Ta'ala duduk di bawah bahagian sifat salbiyah. Sifat 20 ni ulama bahagi kepada 4 bahagian. Ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. 4 tu. Wujud satu sifat tu duduk di bawah sifat nafsiyah. Sifat mengenai diri dia, mengenai zat dia sendiri tu dulu. Kena cerita tentang zat dia tu dulu. Ada, pastikan ada dulu. Baru boleh cerita bab-bab apa sifat-sifat lain. Kalau bab nafsiyah, sifat nafsiyah tu pun tak clear dah. Tak payah bincang lah sifat-sifat lain. Sebab apa? Kewujudan tu pun tak pasti dah ada ke tidak. Zaid ada ke tak? Belum ada lagi. Duk bincang apa sifat dia, seorang baik ke, seorang tak baik, pemurah ke, bakhil ke, apa ke. Dia lahir pun tidak lagi, tak tahu duk mana lagi Zaidnya. Apatah lagi nak letak nama kan. Duduk dalam kepala kita, bayang nak letak nama anak ni, nama Zaid, nama Fulan, nama Ahmad, nama Umar, nama itu, nama ni. Mana nak letak ni? Tunggu dia lahir dulu baru boleh letak. Tu. Sebab tu sifat wujud ni duduk di bawah sifat nafsiyah. Yang tu kena bincang dulu mula-mula sekali. Tu ulama susun tu ada tertib-tertib dia. Masuk yang kedua sifat qidam Allah Ta'ala. Sedia kala terjemuh dia. Hurai dia ialah tiada permulaan. Tu bagi Allah Ta'ala. Adapun makhluk tidak bersifat dengan sifat qidam ataupun dengan sifat qadim. Makhluk dia bersifat dengan sifat hadis, lawan kepada sifat qidam Allah Ta'ala. Iaitu sifat baharu. Sifat baharu ni apa? Ada permulaan baginya. Tu nak ngaji dalam usuluddin tu. Kemah usuluddin tak ada apa, beres. Ni nak sebut i'tiqad bahawa alam ini qadim. Alam ni semuanya baharu. Bila sebut alam, tuan-tuan jangan tengok langit bumi saja. Alam ni maknanya selain daripada Allah Ta'ala. Alam tu. Tu kita duk baca alhamdulillahi rabbil alamin tu, segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadi, mentadbir, mengurus alam. Alam mana ni? Alam keseluruhannya selain daripada Allah Ta'ala. Lain daripada Allah Ta'ala, semua tu kita panggil alam. Jadi alam semua tu adalah makhluk. Bila sebut makhluk, dia ada permulaan dia. Maknanya ada surat lahir dia. Ada tarikh lahir dia. Ada tarikh pendaftaran dia. Jangan pula kita i'tiqad ada alam yang semula jadi ataupun tiada permulaan padanya. Tu boleh menyebabkan akidah kita boleh terkeluar daripada agama Islam. Bunyi dah dia. Azan dia. Berhenti dulu. Stasiun dah ni. I'tiqad bahawa alam ini qadim, tidak ada penciptanya, atau alam ini kekal selama-lamanya. Akan datang kita tengok bahagian yang pertama, i'tiqad cacat pada i'tiqad, terkeluar daripada Islam. Allahu a'lam. Wa ilmuhul atam.